Isu tuntutan Sulu ke atas Sabah perlu diselesaikan sepenuhnya, termasuk menerusi pendekatan kerajaan kepada kerajaan antara Malaysia dan Filipina. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, walaupun usaha itu sukar berikutan pendirian Filipina yang tidak mengiktiraf Sabah sebagai sebahagian daripada Malaysia, namun langkah permulaan perlu diambil. Katanya isu itu sudah berlarutan sejak sekian lama dan perlu diselaraskan antara kerajaan Malaysia dan Filipina untuk mencari penyelesaian muktamad demi kebaikan hubungan diplomatik kedua-dua negara. Berhubung soal keselamatan akibat isu tuntutan berkenaan, Bung Mokhtar yakin terhadap kemampuan pasukan keselamatan negara dalam mempertahankan sempadan dan kedaulatan Sabah. Beliau berkata pencerobohan luar seperti dilakukan pengganas Sulu dalam insiden di Kampung Tanduo Lahad Datu pada 2013 mungkin boleh berulang, tetapi pasukan keselamatan negara kini lebih bersedia menghadapi sebarang ancaman. Bung Mokhtar juga ahli Parlimen Kinabatangan berkata, beliau sendiri sentiasa membangkitkan isu tuntutan Sulu pada setiap persidangan Dewan Rakyat. Dalam pada itu, beliau berkata pendirian Filipina yang menganggap Sabah sebahagian daripada wilayahnya bertentangan dengan pendirian rakyat Sabah yang memilih Malaysia ketika Suruhanjaya Cobalt menjadi referendum di Sabah sebelum pembentukan Malaysia pada 1963. Jelasnya kedudukan Sabah dalam Malaysia tidak boleh dipertikaikan mana-mana pihak. Malah kerajaan juga sudah menegaskan tidak akan mengeluarkan walau seinci pun Sabah daripada bumi Malaysia. Sementara itu, seorang ibu tidak menyangka anaknya pergi dalam keadaan menyayat hati apabila tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di kawasan setinggan berhampiran rumah pangsa Taman Elok Bukit Nenas, Kota Kinabalu malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 8 malam itu, Norain Julaziz 11 tahun dan adik sepupunya Isa Sabri 2 tahun terkorban akibat tertimbus dalam runtuhan tanah berkenaan. Razma Batong 36 tahun berkata tiada petanda anak bungsunya Norain akan meninggalkan mereka selama-lamanya kerana dia langsung tidak menunjukkan sebarang petunjuk sebelum terkorban dalam kejadian itu. Katanya dia yang kebetulan pulang dari tempat kerja terkejut apabila melihat rumah keluarganya runtuh akibat kejadian tanah runtuh terbabit. Katanya lagi anaknya sempat dihantar ke Hospital Queen Elizabeth dan berharap sempat diselamatkan. Sementara itu bapanya Botong Jafar 57 tahun memaklumkan kejadian itu berlaku di hadapan matanya sendiri di mana dua cucunya tertimbus dalam runtuhan berkenaan. Katanya usaha mangsa yang tertimbus segera dilakukan sebelum keempat-empatnya ditemui di mana dua cucunya disahkan meninggal dunia manakala anak serta menantu terselamat. Berita seterusnya, sejak semalam tular video menunjukkan pelajar sekolah terpaksa meniti batang paip untuk menyeberangi sungai berikutan ketiadaan jambatan dipercayai berlaku di Kampung Mansiang Baru Keningau. Apa yang merisaukan, keadaan air sungai yang dalam dan mengalir dengan deras boleh mengundang kecelakaan jika ada yang tergelincir ketika meniti batang paip terbabit. Video berdurasi 92 saat itu menunjukkan aliran air sungai yang deras disebabkan hujan lebat ketika beberapa pelajar sekolah sedang meniti batang paip untuk menyeberangi Sungai Mansiang. Kampung berkenaan terletak di kawasan Dewan Undangan Negeri Tulid dalam Parlimen Pensiangan yang diwakili Timbalan Menteri Kejaraya Dato' Ate Joseph Kurup. Difahamkan penduduk kampung ada membuat permohonan untuk membina jambatan gantung supaya tidak berdepan kesukaran dan bahaya ketika menyeberangi sungai, tetapi mendakwa tiada perkembangan lanjut. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Tulid Flovia Eng menerusi kenyataannya hari ini, beliau berkata peruntukan untuk membina jambatan di kampung itu baru saja diperolehi pada Jun lalu. Katanya peruntukan itu diperolehi melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar pada 23 Jun lalu dan kini sedang dalam proses dokumentasi untuk cabutan tender. Flovia yang juga pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah berkata situasi itu hanya berlaku ketika air hujan melimpah disebabkan hujan lebat namun cetek ketika paras normal. Beliau berkata pembinaan jambatan di kampung berkenaan menjadi keutamaannya dan beliau berusaha mendapatkan peruntukan sehinggalah diluluskan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Sebelum ini isu hampir sama berlaku di Nangkawangan Nabawan yang mana murid sekolah terpaksa menggunakan rakit dan kaedah zipline untuk menyeberangi sungai selepas jambatan gantung dihanyutkan arus ketika banjir awal tahun ini.
Manakala Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sabah berjaya membongkar kegiatan menyeleweng dan menjual minyak masak bersubsidi kepada industri dan ke negara jiran dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Jawa 2, Batu 12, Sandakan semalam. Serbuan jam 7.30 malam itu sebanyak 15,048 kg minyak masak bersubsidi bernilai RM37,620 ditemukan di bawah kolong rumah berkenaan. Ketua Pegawai Penguatkuasaan Kabinet HCP Sandakan Azdi Zukri John berkata serbuan itu dijalankan seramai 7 anggota selepas melakukan risikan selama seminggu. Katanya ketika serbuan dijalankan tiada sebarang penahanan dilakukan kerana tiada sesiapa di lokasi berkenaan ketika serbuan dijalankan. Jelasnya dalam serbuan itu juga pelbagai peralatan untuk menyeleweng minyak masak turut ditemui. Katanya antaranya mesin pam minyak, kegelung, hos, tangki simpanan dan tong. Katanya lagi semua barangan berkenaan dirampas dan siasatan diteruskan mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Terdahulu KPDN HCP Sandakan berjaya membongkar 3 kegiatan sindiket seleweng minyak masak paket bersubsidi sebelum ini. Seterusnya, Polis Diraja Malaysia memandang serius isu tular berhubung dakwaan Waris Sulu sedang aktif merekrut rakyat di daerah Lahad Datu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata dakwaan berkenaan tular di media sosial sejak akhir-akhir ini. Bagaimanapun katanya hasil siasatan dan risikan polis mengesahkan tidak wujud sebarang kumpulan yang merekrut rakyat warga Filipina berketurunan Sulu di Sabah. Sehubungan itu, Idris berkata PDRM Sabah meminta mana-mana pihak atau individu supaya tidak menyebarkan sebarang berita atau maklumat tidak sahih. Katanya ia dibimbangi boleh menimbulkan kegusaran dalam kalangan orang awam di negeri ini. Sebelum ini, Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia mendakwa terdapat kegiatan aktif yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk merekrut warga tempatan di Lahad Datu. Ia mendakwa merekrut dengan memberikan dokumen pengenalan diri yang dipercayai bagi Kesultanan Sulu. Menurut Kesetiausaha MHO, Datuk Syamuddin Hashim, sukarelawan MHO di Sabah dimaklumkan berhubung perkara berkenaan menerusi aplikasi WhatsApp. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.